Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar kawan semua? Baik, video saya sebelum ni tentang Impact Team, berapa minit selepas saya keluarkan dalam YouTube, upload dalam YouTube, tiba-tiba YouTube remove video tu sebab dia remove lah. Dia kata sebab sebab message dia cakap video tu dia against contradict dengan WHO, dia kata. Dia kata lepas tu sehinggakan dia mula sehinggakan YouTube salah faham dengan dia punya thumbnail, sebab thumbnail tu ada gambar umat, ada gambar ni kan, sebab thumbnail macam cantik punya. Lepas tu saya upload sekali lagi, dia hantar message, dia dah review konten, dia kata konten tu tak sesuai, macam against WHO tak benarkan guna Impact Team, belum benarkan lagi. Cuma WHO bagi untuk clinical trial boleh, tapi kalau untuk terus ambil untuk COVID tak boleh kan. Okey, so dia kata boleh appeal. So saya appeal lah, dia katakan, sebab konten tu bukanlah kata kita nak kontra dengan WHO. Cuba ada doktor-doktor yang suggest guna Impact Team, Profesor Madia, Dr. Maslina, dengan ada banyak lagi channel-channel yang discuss tentang Impact Team, yang sama ada dalam negara ataupun luar negara, yang kata Impact Team okey, boleh try, dia katakan. Memang ada ni. Jadi kena remove. Tapi lepas saya appeal tu, bagi tahu yang konten tu sebenarnya cuma nak comparekan, nak bandingkan antara negara yang ada penurunan kes, antara untuk 3 negara yang ambil Impact Team, dan nampak ada dia punya keberkesanan. Saya hanya suggestion saja kan. So alhamdulillah YouTube telah terima saya punya appeal rayuan tu dan masuk balik. Tapi cubalah, so kalau nak tahu apa konten dia, tengoklah balik kat video lepas. Panjang intro. So hari ni kita cerita pasal ni, satu lagi yang yang sebenarnya memberikan kesan yang baik untuk penurunan COVID adalah vaksin. So hari ni kita tengok fakta, kita exposekan vaksin kepada semua yang menonton. Jom stay tune ni, saya tunjuk data lagi. Okey, siapakah golongan berisiko tinggi untuk mendapatkan jangkitan COVID-19? Kanak-kanak, warga emas berusia 60 tahun dan ke atas, pesakit dengan penyakit kronik, pesakit dengan daya ketahanan badan yang rendah, dan juga wanita hamil. So apakah kepentingan mengambil vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi, dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tak langsung, ia boleh melindungi golongan yang berisiko yang tidak layak menerima vaksinasi. So apakah jenis vaksin yang akan digunakan di Malaysia? Okey, yang awal-awal tu ada 5 jenis, iaitu Pfizer Biotech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, dan juga Gamaleya. Statistik ni saya tengok dekat Microsoft Bing Kalau tengok dalam Google biasa je, kita tak jumpa yang ada 3 sekali ni yang bagi tahu tentang confirm cases, bagi tahu tentang deaths dan juga vaccination. Kalau statistik macam ni dia senang, kita boleh nampak 3 sekali untuk satu negara tu, dia akan show 3 sekali cases, deaths dengan vaccination. Jadi kita boleh compare. So yang kat sini, tambahan negara pula. Okey, ni negara ni Malaysia. Saya turunkan kejap. Ni negara kita Malaysia, negara tercinta kita Malaysia. Vaccinations, kalau kawan-kawan tengok saya besarkan sekejap saya besarkan. Okey, kawan-kawan tengok benda ni agak leka lah. Kita suka tengok negara lain, nak compare negara lain macam mana kan. So ini vaccinations. Kita start kosong 20 hari bulan 2 Februari, tak ambil lagi. Kita dah start ambil 24 bulan 2 2021. New vaccination dah ada lebih kurang 1,713. Kat sini dekat ni, ini dia punya tarikh, dan sini adalah jumlah penduduk yang ambil.
So ini bahagian vaccinations. Okay, mula-mula tu tak ambil. Saya rasa masa Malaysia tak ambil sebab masa tu tengah hot orang punya netizen, penduduk rakyat punya pandangan sama ada betul ke vaksin ni atau tidak ke kan. Banyak rumours yang menunjukkan memberikan tanggapan yang negatif terhadap vaksin tu. Okey, lama-lama pendedahan, penerangan tentang vaksin ni, dan inilah usaha kerajaan kan yang kita kena ikut lah kan, kena ikut. Jadi lama-lama makin bertambah yang ambil. Nak pun lagi pun kes pun makin tinggi macam masa ni kita tengok confirm cases, tengok dia 3.5 ni start tinggi. Dan masa ni rasanya ramai orang balik raya dan sebagainya kan. So bila dia dah spread, dia akan bertambah spread lagi. So saya rasa macam bila sebahagian rakyat menyalahkan pihak-pihak KBM dan sebagainya kan. Sebenarnya kita kenalah muhasabah diri dulu kan, sebelum kita nak menyalahkan orang-orang yang berusaha ni kan, macam pihak kerajaan ke, KKM ke, apa ke kan. Saya rasa pihak KKM apa semua dah berusaha dengan sedaya mungkin. Jadi kalau kita nak salahkan, mungkin ada kelemahan kita tak tahu. Tapi biasalah tu kan, nak dapatkan kesempurnaan tu bukannya sesuatu yang mudah. So semalam 17.87 new confirm 10,710. Okey. So ini cases dan kematian pun agak tinggi. Sebab kes banyak kan, kematian pun tinggi. Dan vaccination terus on juga, makin lama makin ramai. Alhamdulillah lah. Okey, so kita tengok ada beberapa negara yang ambil vaksin Ini pun vaccination ni, kita jumlah yang ambil adalah sebanyak dah capai 14,000. Populasi negara Malaysia, kita tengok sini. Populasi yang ambil. Sorry kawan-kawan, video berdasarkan cumulative vaccinations ni, start makin tinggi 14, 16 dan seterusnya bulan 7. So total rakyat yang dah ambil vaksin adalah sebanyak 14 juta. Tapi itu pun tak semuanya ambil full dose, iaitu dos 1 dan dos 2. Hanya sebahagian saja yang dah full 2 dos. Saya lebih kurang 4 juta, yang 5 juta yang dah 2 dos, yang selebihnya masih lagi 1 dos. So dos ni penting lah. Kalau dah ramai yang ambil 2 dos, insyaAllah membantu mengurangkan. So ini negara Malaysia. Kita tengok negara lain yang ambil vaksin. Berdasarkan finding saya, ada beberapa negara yang telah awal-awal ambil vaksin. Antaranya adalah Britain, Bahrain, Amerika, Kanada, Arab Saudi, Rusia, China. Dan kat sini saya buka UK, negara Inggeris, UK, United Kingdom, dia punya statistik. So kat sini statistik kita nampak untuk confirm case 11 dah start dari 11.3 hinggalah ke sini kes makin tinggi nampak. Tapi skala, tengok skala dia kos 10,000, 20,000, 30,000. Okey, kita tengok last kali, last day dia 17/7, new confirm case adalah sebanyak 47,599. Okey, tapi cuba tengok kita dia punya deathnya rendah. Okey, kadar kematian rendah walaupun kes tinggi, hanya 41 kematian. Okey, kita tengok vaccinations Okey, tengok vaccination. Memang dia dah ambil daripada awal lagi. Okey, dari awal lagi dah ambil. Okey. Sehinggalah sekarang masih lagi ambil vaccination. Dia dah ambil awal. Sebelum bulan 3. Okey, ini carta ni, statistik ni start 19 bulan 2 tu dah ada pun. Sebelum tu dah ambil pun. Sebelum awal bulan hujung tahun 2020 dia dah start ambil vaksin. So sebab itulah walaupun kes dia tinggi, tapi kematiannya rendah, sebab vaccinationnya dah ambil daripada awal lagi. So kita
continue tengok negara lain. Antara yang awal-awal ambil vaksin, tengok dia punya cases je. Okey, kawan-kawan tengok skala dia. Okey, skalanya daripada 0 hingga 500 orang, 1000 orang kan. So tak tahu kenapa pertengahan ni pada lebih kurang 23.5 mungkin pasal raya je kot. Dia kes agak naik, tapi lama-lama menurun, sampai sekarang dah menurun kan. Itu ada kematian dia, death ni rendah kawan. Okey, ni skala 0, 10, 20. So maknanya yang last ni hanya seorang je, satu kematian saja. Ada kosong, ada satu kematian saja. Average 7 day pun kosong, tak ada. Tengok dia punya vaccinations. Dia punya vaccination dia dah ambil daripada ujung tahun 2020 dia dah start ambil sehinggalah sekarang. So ramai yang dah vaksin. So betul lah, vaksin ni memang membantu lah kawan. Kita tengok negara yang seterusnya, iaitu Amerika Syarikat, negara yang paling ramai paling ramai yang kena COVID Amerika ni tak dapat tolong kawan, populasi penduduknya memang ramai kan. So kes yang kena memang ramai lah. Daripada tahun lepas memang ramai kan. So ni skala dia 0 hingga 20,000, 40,000. Okay, so pada awal-awal tahun dulu macam banyak kes, tapi dia pernah menurun ke kosong ni, tak tahu kenapa dia tak check kot. Tapi tak tinggi, rendah pun. Amerika kan penduduk ramai, nampak macam ribu-ribu jugalah. Tapi kita tengok dia punya kadar kematian. Okay, makin turun. Okay, dalam 200 sesuai dengan populasi penduduk memang ramai kan. Vaccination macam mana? Okay, dia memang dah ambil daripada ujung tahun 2020 lagi sampailah sekarang. So kita pergi ke negara Arab Saudi. Antara negara yang umat Islam rindukan nak pergi setiap bulan haji adalah Saudi Arabia. Kita tengok dia punya kes dia skala 0 hingga 500 hingga 1000. So yang terkini pada 16 bulan 7 seramai 1230 orang yang kena, yang positif COVID. Lepas tu tapi kita tengok dia punya death, kematian ni skala 0 hingga 10 kawan-kawan, walaupun ada kan, tapi skala 0 hingga 10. Yang terlatest 14 bulan 7 15 orang kematian, tapi 16 tak ada, 16 hari bulan tak ada kematian. Okay, sebelum tu adalah, tapi belas-belas saja. Vaccination macam mana? Vaccination memang ambil daripada dalam, ambil banding dengan Malaysia. Okay, ni last negara yang last kita tengok, negara China. Negara China ni kan kawan, dah sasalah negara yang tempat mulanya berlaku COVID, dan dia lah juga yang buat vaksin. Okay, kita pun ada ambil vaksin dia, itu apa, Sinovac kan. Dan memang dia dah lama ambil lah, sebab dia yang pengeluar vaksin. So kes masih lagi berlaku, tapi tengok skala rendah je kawan-kawan, 0, 10, 20, 30. Tapi kawan-kawan tengok, okay, vaccinations malah diambil kan. Okay, ni skala 0 hingga 5 juta, 5 juta, 10 juta. Ada yang hari tu ada sampai 20 juta ambil. Yang ini paling tinggi, lebih kurang 23 juta orang yang ambil vaksin. So ramai yang dah ambil vaksin di negara China. So kita tengok kadar kematian dia. Kawan-kawan, tak ada kematian sepanjang tahun ni. Tidak ada kematian di negara pembuat vaksin. Okey, itulah dia beberapa statistik negara yang kita tengok sama-sama. Wallahualam lah. Harap-harap maklumat yang diberikan, yang tertera kat dalam laptop ni daripada dalam Microsoft Bing betul dan tepat. Tapi kalau tengok Malaysia tu betul dan tepat lah, harap yang betul. Jadi kita nampak kat sini kesannya bila kita ambil vaksin, saya dulu pun macam-macam yakin tak yakin je dengan vaksin tu kan, tapi kita ikutlah saranan daripada pemerintah kita, dan kita nampak pun memang ada kesan positifnya. Dah ramai juga yang bagi tahu bila dia orang ambil vaksin dan dia masih lagi kena COVID, tapi dia tak teruk sangat. Okay, stage 1 itu dah sembuh dah. Jadi saya saran kawan semua yang tak daftarlah, jom kita daftar. Dan
bila kurang, bila ramai yang dah ambil vaksin, kita harap dengan usaha ikhtiar kita ni semoga makin kurang kes dan makin kuranglah kematian. Sementara ni pastikan kita jaga SOP, kita ikut apa yang kerajaan sarankan. Raya-raya ni tak payahlah kita pergi mana-mana, kita mungkin tapi ada juga potong lembu tadi juga, tapi kenalah macam jangan ramai-ramai, jangan beranak-anak pinak, dan pastikan jaga penjarakan. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua kawan-kawan yang menonton. Semoga Allah rahmati kawan-kawan semua, semoga Allah lindungi semua, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ni. Jadi kalau okey, jadi jangan lupa like, subscribe dan share. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.